Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Fadil Al-Ustaz Amri, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tidak lupa yang pertama kepada Tuan Pengurusi bagi Masjid Permatang Janggus, para guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, para hadirin, para santri yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama yang hadir tanpa mengurangkan kedudukan dan ketinggian para hadirin semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan setinggi syukur kepada Allah dapat berkumpul bersama-sama di dalam majlis, dan semoga Allah taala memberikan keberkatan dan kebaikan kepada tempat ini berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua, perbincangan kita pada malam ini adalah bincangan yang penting berkaitan dengan persediaan yang perlu kita lakukan bagi menghadapi fitnah akhir zaman. Dan saya suka untuk pada malam ini kita mengambil pedoman dan panduan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, yang mana disebutkan oleh para ulama bahawa banyak para ulama ketika mana membicarakan tentang fitnah, maka mereka akan membicarakan tafsiran bagi surah Al-Kahf, yakni para pemuda yang berada di dalam gua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Yani Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan rahmatnya kepada Ashabul Kahfi daripada raja kafir yang namanya Duqyanus atau Daqyanus, yang memberikan ujian kepada Ashabul Kahfi yang disebut oleh Allah, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Menunjukkan bahawa mereka lari daripada pemerintahan yang zalim tersebut, ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun lebih di dalam gua yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau zahirnya gua ini biasanya masuk saja pintunya, kemudian untuk keluar tidak ada, pintu yang sama juga akan keluar. Tetapi menunjukkan bahawa perlindungan yang sebenar adalah daripada Allah, dan tempat itu hanya sebagai asbab untuk mengambil perlindungan. Yang melindungi Allah, seperti mana yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa hijrah baginda Rasul, baginda Nabi kita Muhammad bersembunyi bersama dengan Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Siddiqul Akbar, di dalam gua As-Sawr, yang mana kalaulah dilihat pada sudut adatnya, maka para musyrikin ketika tersebut mampu untuk bertemu dengan Rasulullah dengan mudah.
dengan jarak perjalanan ataupun ahli qiyafah yang mereka gunakan sebagai penunjuk jalan dan pengesan kepada perjalanan Rasulullah bersama dengan Sayyiduna Abi Bakar. Dan akhirnya mereka sampai di depan pintu gua dan kata Sayyiduna Abu Bakar, kalaulah musyrikun pada waktu tersebut tunduk sikit saja, maka mereka akan melihat kami di dalam gua. Tetapi yang mengawal hati mereka dan juga mengawal yang menjaga Nabi kita Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar adalah Allah. Malah ditutupi dinding gua tadi bukan dengan batu. Ditutupi dinding gua hanya dengan sarang labah-labah. Yang sarang labah-labah kita sedia maklum bahawa ianya jarang dan boleh dilihat di sebaliknya. Jadi maknanya ketika mana dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, maka tidak perlu kepada tembok besar. Atau seperti tembok besar Cina sekalipun. Karena yang menjaga ketika itu adalah Allah, bukan tembok tersebut. Maka muslimun mereka mengambil dengan sebab, tidak meninggalkan sebab. Tetapi mereka tidak berpegang dengan sebab. Mereka mengambil dengan sebab, tapi mereka tidak berpegang dengan sebab tadi. Sebaliknya hanya beriktikad dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan panduan besar kepada kita semua bahawa perlindungan sebenar daripada Allah, bukan daripada dinding besar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ashabul kahfi, diberi perlindungan oleh Allah dengan ketika mana mereka meletakkan pengharapan tadi kepada Allah, bukan kepada sesuatu sebab yang lain. Yang menjaga pintu bagi ashabul kahfi adalah anjing, khitmir. Dan yang menjaga pintu bagi Nabi kita Muhammad pada ketika mana musyrikun datang adalah burung merpati yang duduk di depan pintu tersebut bertelur, dan kemudian labah-labah yang membuat sarang, yang bila mana musyrikun melihat sarang labah-labah tersebut, maka mereka katakan kemungkinan Nabi Muhammad berada di belakang sarang tersebut, dan sarang tu mungkin baru dibuat. Maka ahli qiyafah ni ada satu ilmu Arab, dia boleh tahu, dia lebih kurang macam forensik. Pertama, dia boleh tahu jarak, dan dia boleh kesan bau, dan dia boleh tahu umur sesuatu perkara tersebut. Kalau tapak kaki, kalau dia tengok, dia boleh tahu tapak kaki ni dah berapa lama. Dah 2-3 hari ke, ataupun baru sangat, dalam 1 jam, 2 jam dan seumpamanya. Dan mereka boleh tengok pula umur sarang labah-labah tu. Dan kata ahli qiyafah tadi, sarang labah-labah tu telah ada di situ sebelum kelahiran Nabi Muhammad lagi. Dan tu Nabi masuk, dan kemudian sarang tadi katanya telah ada sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dalam riwayat, sebelum kelahiran Ubay, atau Umayyah, minta maaf, Umayyah bin Khalaf, yang mengejar Nabi pada ketika tersebut sampai ke pintu gua. Kata, ni sarang labah-labah ni lebih tua daripada kamu lagi. Kamu tak beranak lagi, sarang ni dah ada dah. Kalaulah Nabi Muhammad masuk ke belakang ni, dah tentu terkoyak sarang ni. Tapi sayang, sarang ni masih elok dalam keadaan begini, dan tu dia tak ada. Padahal kalau dia tunduk sikit saja lagi, dia akan nampak Rasulullah. Dan ini menunjukkan kata apa? Yang melindungi Allah, bukan sarang tadi. Dan ini yang dipegang oleh Ashabul Kahfi. Dan ini yang akan kita dapatkan daripada surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ada fitnah yang disebut oleh Allah yang akan kita hadapi sepanjang kehidupan kita. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Kalaupun tidak dibaca seluruhnya, dibaca awal surah Al-Kahfi dan akhir surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Disuruh kita baca awal dan akhir surah Al-Kahfi, seperti hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan fadilat surah Al-Kahfi. Nanti kita akan baca. Dan kemudian di dalam surah Al-Kahfi disenaraikan kisah-kisah ataupun beberapa fitnah. Yang pertama, fitnatuddin, fitnah agama, iaitu Ashabul Kahfi adalah contoh kepada ujian yang diberikan. Fitnah, apa makna fitnah? Fitnah maknanya adalah ujian. Fitnah
maknanya adalah ujian ataupun dengan makna bala. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkenaan dengan fitnah ni beberapa tempat. Al-fitnah tu asal dalam lughah dengan makna ibtila wal imtihan atau ujian yang Allah timpakan ataupun apa saja bentuk ujian. Dalam bahasa Arab fitnah dengan makna tersebut. Dan fitnah yang paling maksudnya jima'ul fitan ataupun keseluruhan makna bagi fitnah adalah al-ibtila wal ikhtibar wal imtihan. Ujian maknanya. Dan asalnya diambil daripada perkataan fatantul fiddata waz zahaba. Ai idza adzabtuhuma bin nar. Jadi perkataan fitnah ni diambil daripada bahasa Arab daripada fatantu al-fiddata waz zahaba. Iaitu apa dia makna dia? Ketika mana proses peleburan emas dan juga perak, proses tadi disebut dengan fatana. Proses itu disebut fatana. Untuk apa? Proses tadi dibuat litumayyiza ar-radi minal jayyid. Untuk membezakan antara yang tidak elok dengan baik. Jadi emas kalau kata nak bagi dia jadi elok, suci ataupun 999 tu, maka proses untuk menjadikan dia emas yang khalis, yang tidak ada campuran daripada bahan-bahan yang lain, maka perlu dilakukan dengan peleburan. Baru akan diasingkan. Jadi proses peleburan tu dalam bahasa Arab disebut fatana. Nah, dan tu diambil perkataan fitnah. Kenapa? Karena fitnah adalah proses untuk menjelaskan hal manusia, sama ada baik ataupun tidak baik. Jadi proses peleburan kepada manusia untuk nak tahu dia ni baik ke tak baik adalah dengan ujian. Ketika ujian datang, barulah orang tadi akan ditentukan orang ni baik ke orang ni tak baik. Orang ni boleh tahan ke orang ni tak boleh tahan. Tamam? Hak tu yang disebutkan dengan fitnah pada sudut bahasa, dan kesinambungan daripada itulah disebut dengan al-fitnah. Tamam. Dan fitnah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut banyak tempat. Nah, ada beberapa makna dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut dengan fitnah. Contohnya ayat Allah dalam surah Al-Baqarah, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Di surah Al-Baqarah cerita berkenaan dengan Harut dan Marut yang khilaf di kalangan ulama. Sebagian kata mereka berdua malaikat turun untuk menguji manusia dengan apa ni? Dengan sihir, ajarkan sihir. Dan kemudian sebahagian kata mereka adalah dua orang soleh yang seakan-akan malaikat, nah, yang turun untuk mengajarkan sihir, dan mereka menyebutkan nahnu fitnatun fala takfur. Jadi kami ini sebagai ujian. Fitnah di situ dengan makna al-ibtila atau ikhtibar, ujian yang Allah Ta'ala beri kepada umat. Dan kenapa sihir diajar pada waktu tersebut? Untuk membezakan dengan mukjizat. Jadi kalau orang tengok mukjizat, orang tahu ini mukjizat daripada para nabi, dan ini karamah daripada para wali, dan ini sihir daripada para penyihir. Faham? Itu tujuan kenapa sihir ini ada dalam dunia. Itu satu maksud fitnah, ibtila ataupun ujian. Satu lagi dengan makna bala. Nah, tadi diberi ujian. Ini makna bala itu sendiri. Nah, yaitu innama nahnu fitnatun fala takfur, tu bala tadi, minta maaf. Dan ada juga dengan makna asyiddah, susah, keras. Contoh dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum qassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Jadi dengan makna wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu, ay nabtalikum bisyiddati warraqa. Yani Allah Ta'ala uji kamu dengan fitnah dengan makna apa? Dengan makna asyiddah, dengan makna kekerasan ataupun dengan perkara yang susah. Allah uji kamu dengan susah dan senang. Allah uji kamu dengan sihah was saqam, sihat dan juga tak sihat. Al-ghina wal faqr, kaya dengan miskin, fakir, halal dengan haram, tu ujian. Itu disebut innama nahnu fitnatun wattaqu fitnatan, yaitu dengan makna orang panggil apa? Jaga-jaga kamu daripada fitnah, iaitu dengan makna daripada al-syiddah. Nah,
Dan Allah akan menguji kamu dengan apa yang kamu sukai, dengan apa yang kamu tidak sukai. Maksudnya perkara yang sukar. Sukar ni maksudnya perkara yang ada dua pilihan yang sukar untuk kita meletakkan pilihan. Fitnah juga ada dengan makna syirik. Contoh dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah ayat 191, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, kata sebahagian mufassirin seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, mengatakan bahawa al-fitnah di situ dengan makna asyirk. Asyirku asyaddu minal qatl. Syirik itu lebih berat daripada membunuh. Dan ada juga fitnah dengan makna al-idlal wal-ighwa, iaitu dengan makna menyesatkan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati. Jadi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dalam surah Ali Imran, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang tashabaha bihi, yang berlaku tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ibtigha'al fitnah maksudnya apa dia? Dengan tujuan mereka suka sebutkan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya samar pada orang-orang yang tidak mengetahui maknanya, melainkan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian para salaf mengatakan yang tahu ilmunya hanya Allah. Tamam? Iaitu fitnah tadi disebut apa? Ibtigha'al fitnah ay ibtigha'a al-ighwa. Maksudnya menginginkan kesesatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Syarimi. Baik. Dan sebahagian lagi, itu antara perkara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran tentang fitnah. Jadi kenapa saya sebut macam tu? Ini dipanggil, kalau dalam ilmu tafsir, disebut dengan pengetahuan kita terhadap kalimah dalam Al-Quran untuk kita bezakan terlebih dahulu dengan makna. Tidak hanya kita pitak semua sama aja makna. Tak. Bahasa Arab ni luah, dan Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan perkataan fitnah dalam beberapa tempat dan maknanya berbeza-beza. Jadi dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala sebut kepada golongan Ashabul Kahfi, dan juga dalam surah Al-Kahfi sendiri, bahawa surah ini terkandung dalamnya fitan. Fitan di sini apa dia? Fitnah, ujian. Sebab tu kalau kita sebut dalam doa kita, Allah jauhkan kami daripada fitnah kubur. Fitnah kubur apa maknanya? Ujian dalam kubur. Ini soal yang boleh menyebabkan kita tidak boleh menjawab. Itu ujian. Dan itu ujian yang Allah Ta'ala akan bagi, dan kita minta moga Allah lindung kita daripada ujian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ada 4 fitnah, secara ringkas saya sebut pada malam ni. 4 fitnah yang utama dalam surah Al-Kahfi. Pertama, fitnatud din. Jadi kita sebutlah fitnah agama, iaitu ingin menyelamatkan diri daripada berlaku ujian pada agama mereka. Lalu berlaku seperti Ashabul Kahfi dilakukan. Ada 7 orang para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nama mereka berlaku khilaf di kalangan ulama. Nama mereka pun nama orang terdahululah. Dan nak baca nama mereka, tak nak tengok. Kalau nak buah nama anak dia kan. Orang zaman lah kan dia suka buah nama hak yang nampak lain sikit pada orang. Nama apa lah, mana tahu. Ini nama-nama Ashabul Kahfi. Raja dia nama Daqyanus ataupun Duqyanus. Dan dia punya 7 orang tadi, yang pertama namanya Maksalmina. Namanya Maksalmina. Yang kedua, itu yang paling besar sekali. Dia yang bercakap dengan Raja Duqyanus dengan berani. Dan mereka ni adalah anak-anak muda yang merupakan anak kepada para wazir, pemimpin-pemimpin pada waktu tersebut. Sebahagian mengatakan bahawa sebahagian di kalangan mereka adalah menteri, seperti Maksalmina sendiri. Yang kedua namanya, saya nak baca pun teruk ni, Muhsimilinina. Nama dia itu. Ada kata Maksalmina Tamliqa, ada namanya Yamliqa, ada namanya Martunis. Ada dalam bacaan dibaca dengan Martus, bukan Martunis, Martus.
ada namanya falyatatyunis, ada namanya kashutush, ada birunus, dinumus, dan yatunus, qalus. Itu nama-nama apa? Kalau macam bahasa, kalau Greek zaman dulu dipanggil Maximus. Itu nama-nama belakang tu. Ini bukan Transformer ni. Dia kata ni macam Optimus Prime ni dia kata ni. Memang tu ada mes belakang tu. Belakang. Itu macam tu lah. Maxalmina, Dinamus, nama mereka macam tu. Dan nama-nama mereka ni kalau disebut, maka turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku khilaf banyak nama-nama mereka dan ditulis. Nah, kalau kata apa ni, orang tua-tua kita dulu, rumah-rumah mereka yang kayu biasanya akan ditulis nama Ashabul Kahfi di rumah tersebut agar mengelakkan daripada dimakan anak-anak. Syirik, tak syirik lah. Hak kata syirik tu tak erti. Kita ambil sebabnya, ambil sebabnya. Bukannya masalah apa pun. Tak ada syirik apa. Boleh. Dan nama-namanya orang soleh. Ada beberapa nama kata para ulama seperti nama Zuhad Sab'ah. 7 orang yang zuhud. Yang dalam dunia yang zuhud ada syairnya. Kalau ditulis nama tersebut dalam rumah, insya-Allah tidak masuk hasyarat. Semut ataupun anak-anak dan seumpamanya tidak akan masuk. Dan ini perlu dilakukan dengan keyakinan. Perlu dilakukan dengan keyakinan. Kalau tak yakin tak boleh lah. Dia tak akan jadi. Dia benar yakin ni, kata guru kami Maulana Syekh Ahmad Mamduh, yakin ni kadang-kadang boleh menyebabkan berlakunya keajaiban. Ada seorang petani, anaknya lumpuh. Satu hari lalu satu kumpulan perompak di kampung tersebut untuk pergi merompak lah. Jadi orang zaman dulu kalau kata lalu di rumah orang, kalau ketuk pintu, maka tuan rumah akan melayani mereka sebagai tetamu, tak kira siapa pun. Jadi mereka akan layan sebagai tetamu, jamu makan apa yang ada di rumah dan seumpamanya. Jadi perompak-perompak ni mereka nak pergi merompak lah. Tapi mereka tak rompak lah rumah tu biasa aja, rumah orang kampung, rumah petani je. Jadi dia pun pergi ketuk, ketua perompak ketuk pintu, tuan rumah pun buka pintu, ahlan wa sahlan, sonok tuan rumah apa ni, tetamu datang ke rumah, lalu dijamu makan. Jamu makan siapa? Jamu makan perompak. Dia yang perompak ni nyamun 40 tarbus ni. Jadi bila duduk sekali makan semua, dah siap dah makan, maka mereka pun minta izin nak keluar daripada rumah. Nak pergi mana? Nak pergi merompak, tapi tak abang lah kata tuan rumah. Dia takut pula. Jadi elok mereka nak keluar, tuan rumah pun ucap terima kasih banyak apa semua sekali. Dah singgah di rumah saya, mereka pun pergi keluar. Selesai mereka merompak di tempat tu, mereka patah balik. Masa patah balik dah bawa barang rompakan, mereka kata kita singgah balik rumah orang tua tu, kita bagi pula kat dia sikit lah barang-barang kita dapat ni. Itu dia jamu kita. Itu dah jamu kita makan, ini kita bagi balik lah. Apa-apa yang kita kongsi lah sikit rezeki kita ni. Rezeki tak tu? Rezeki ya? Rezeki bukan halal aja. Haram pun rezeki juga. Dalam ahli sunnah wal jamaah kita Asy'ariyah, rezeki bukan hanya terhad pada yang halal sahaja. Rezeki juga termasuk yang haram. Maksudnya yang dimanfaatkan, hatta yang haram sekalipun tu rezeki. Tapi rezeki haram. Rezeki yang haram. Tamam. Jadi dia pun berhenti, tuan rumah bagi salam, ketua perompak bagi salam, tuan rumah buka saja, peluk tu ketua perompak. Kejut ketua perompak tadi. Dia kata, kenapa ni? Dia kata, memang benarlah kamu semua ni adalah wali-wali Allah Ta'ala. Wali baru balik pak ni pun jadi jam. Jadi dia kata, kenapa kata macam tu? Dia kata tadi semalam masa kamu berhenti di rumah saya, saya ni ada anak perempuan seorang yang lumpuh. Anak perempuan saya lumpuh. Jadi bila kamu datang ke rumah saya melihat wajah-wajah kamu ni wajah orang-orang yang baik-baik. Baik-baik Jadi perempuan kadang-kadang jangan disangka. Jadi bila kamu keluar daripada rumah, saya angkat tangan doa, ya Allah, berkat orang-orang soleh yang makan tadi, ya Allah, sembuhkan anak saya. Dan Allah sembuhkan seketika itu juga. Anak saya boleh berjalan. Maka saya telah sebut, kata nanti kalau mereka pulang balik ni, saya mesti nak kena jamu makan, dan saya nak kena ucap terima kasih sungguh-sungguh kepada mereka wali-wali ni.
wali-wali. Nah, ajaib. Ketuk-ketuk pintu kena peluk lah, peluk, dan kemudian memang dia dah buat jamuan, dah siap dah untuk bagi kepada kelompok perompak yang lalu tadi. Dan apa yang berlaku selepas tu? Ya, dengan i'tiqad orang tua ni, maka Allah Ta'ala sembuhkan anak dia. I'tiqad yang baik dia kepada umat yang tadi salah seorang ataupun sekelompok yang melakukan kesilapan tadi, dan akhirnya mereka berubah dengan i'tiqad yang berlaku daripada orang tua tersebut. Tamam? Berubah ke semuanya. Syahrimi, duduk jauh sikit kalau kata nak main tidur tadi. Mengganggu pemandangan. Main duduk depan ni, betul main tidur. Dan sebab santri saya, bukannya ni orang lain. Orang lain tak apalah, tidur kan, nak dengkok ke ikut suka dia lah tu kan. Jadi ini antara para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka ini lari daripada raja yang zalim semata-mata untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan agama yang mereka ataupun pegangan yang mereka anuti pada waktu tersebut. Tamam? Tak mau bahas lah macam kita dah bahas baru ni. Nah, jadilah tu. Dah bahas dah semua, keluar dah kitab-kitab apa semua kali, berkelahi apa lagi. Jadilah tu. Kan? Sebut pasal fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka orang-orang yang beriman yang mana ditambahkan kepada mereka dengan Allah dengan petunjuk. Ashabul Kahfi. Jadi mereka lari dengan sebab apa? Menjaga daripada fitnah agama. Fitnah kedua yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi adalah fitnah yang berkaitan dengan al-mal. Fitnah harta. Ini yang kedua. Yang ini disebut kisah Ashabul Jannatain. Ashabu al-Jannatain. Iaitu ada seorang lelaki yang mempunyai 2 kebun yang ditanam di dalam kebun tersebut anggur dan juga kurma. Anggur di tengah, kurma di keliling. Kebun dia luar biasa keindahannya. Tapi akhirnya dia sombong. Dia sombong dengan saudaranya yang muslim, yang mukmin, yang beriman kepada Allah, dan dia berbangga mengatakan bahawa rezeki dan nikmat tadi semua daripada diri dia sendiri, bukan daripada Allah. Ini si kafir ini yang menyebutkan demikian, maka Allah mengujinya dengan harta. Jadi ini fitnah kedua yang ada dalam umat, dan ini berlaku sampai sekarang. Yang ketiga, fitnatul ilm. Fitnah ilmu, ujian ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Dan ini berlaku dalam kisah Sayyiduna Khadir alaihi salam, Nabi Khidir dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan ini antara yang paling panjang dalam surah Al-Kahfi. Lebih kurang 20 ayat menceritakan tentang kisah tersebut saja. Yang ini kisah pertemuan Nabi Allah Musa dengan kisah pertemuan Nabi Allah Khadir alaihi salam. Tamam? Fitnatul ilm ataupun ujian ilmu. Dan fitnah yang keempat, ujian keempat, fitnatul mulk. Fitnah kerajaan dan kepimpinan. Ujian kerajaan dan kepimpinan. Yang mana Allah Ta'ala beri contoh yang utama dalam kisah berkaitan dengan Iskandar, Sayyiduna Iskandar Zulqarnain, yang merupakan salah seorang wali min awliyaillah, dan berlaku khilaf di kalangan ulama adakah beliau nabi ataupun tidak. Pandangan yang kuat, beliau adalah rajul saleh, orang saleh, dan beliau adalah sepupu kepada Nabi Allah Khadir alaihi salam. Cuma ketika dalam perjalanan menjelajahi dunia, Sayyiduna Iskandar Zulqarnain tidak makan atau tidak minum air ma'ul hayah, air kehidupan. Berbeza dengan Nabi Allah Khadir. Nabi Khidir atau Nabi Khadir meminum ma'ul hayah, air kehidupan, lalu beliau kekal hidup. Tamam. Lepas tu ada orang, pernah sekali saya bincang masalah ni, dan dia cukup tak setuju, kata Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir masih hidup, kata dia, macam mana orang boleh hidup? Dia kata lama macam tu. Kita, dia kata, kalau 100 tahun pun dah merangkak, dia kira dia. Masalah orang-orang macam ni, dia suka banding dengan dia, tu kita heran tu. Nah. Baru ni ada orang dia sebut dalam TikTok, tak silap saya, dia syarah, dia kata letak gambar-gambar Tok Guru dalam rumah dia kata ni syirik. Gambar Tok Guru dia kata tu, gambar haduk kat jalan, billboard tu dia kata tu, semua syirik, dia kata. Syirik sepanjang jalan. Wih, syirik semua. Serabutlah dengar. Kalau orang hak jenis tak tahu apa bercakap ni, dia jadi syok dah malam ni. Kebebasan dah memanglah.
handset dia, TikTok dia punya, ikut suka dia. Dia kata. Ya. Jadi zaman menunjukkan kecerdikan masing-masing. Faham? Kecerdikan lah. Boleh lah. Tahu. Kecerdikan masing-masing. Ini orang panggil uslub perli, dia panggil. Uslub perli. Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Zuq innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim. Tidak. Rasakan kamu adalah orang yang hebat. Dia lebih kurang macam inilah. Innaka anta al-azizul hakim dengan makna apa? Innaka anta al-lahin. Apa ni? Ataupun abdul az-zalil. Nah, hamba yang sangat hina dan juga yang tidak bijaksana, bodoh. Ayat tu maksud ayat perli. Dia macam orang Kedah lah, kita kata enta hebat. Nah, kalau jumpa orang tengok dia buat kemah apa semua, memang kemah. Dia tak sama dengan bagus, masya-Allah, kemah macam ni. Dia dengan orang seorang lagi pula sebut, hang memang kemah. Tak ada orang kemah lebih pada hang. Tahu dah, tu memang perli. Kalau dia ucap terima kasih, maknanya bodoh. Kalau kita kata syukran jazakumullah kerana memuji saya, itu maksudnya dia ni tak erti balaghah. Faham? Tak erti balaghah dan tak tahu orang perli pada waktu tu. Uslub perli paling kuat ni orang Kedah. Itulah. Orang kat belah Penang, Kedah lebih kurang sama. Dia adik-beradik. Adik-beradik kuat perli orang panggil. Sembang orang kena perhati bagi elok. Ni perli kan sungguh ni. Kalau duk puji melajak-lajak kena tengok balik mata dia. Kita tengok sambil duk puji kita ni. Dia, tadi Ustaz syarah sedap noh, lepas tu tengok kawan dia. Tu kalau jenis ni, jangan duk sembang panjang. Kita buat tak tahu buat tak layan. Kenapa? Kalau kita lebih layan, kita pun sama naik bodoh. Baik. Dia sebut macam tu, dia kata tak billboard, dia kata ni gambar-gambar ni semua ni adalah syirik. Kata dia. Sebut syirik macam tu. Dia kata tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan ambil gambar saya, letaklah rumah tuan-tuan. Lah siapa nak ambil gambar hang? Saya dengar-dengar tu tutup terus. Siapa nak ambil gambar dia ni, duk pergi buat contoh tauladan tu. Dia suruh ambil gambar dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini masalah. Ada seorang ni bincang dengan saya, dia kata, Nabi Khidir umur sampai lah hidup. Macam mana boleh hidup sampai lah, dia kata. Orang kalau hidup 100 tahun pun, kita kalau hidup, kita tu jam tu. Nah, saya kata dia ni tak boleh bincang. Tak apa, saya bincang juga. Dia kata kita kalau 100 tahun pun kata merangkak, dia kata. Tu saya tanya kat dia. Nak tanya kat abang lah. Iblis ni baik ke jahat? Tanya. Kata iblis jahat, makhluk paling jahat lah. Baik. Iblis hidup dah lah. Tanya. Duk ada ilah? Dia tak ada. Dah duk ada. Takkan tak ada apa? Ada baik. Berapa juta umur dia? Kata panjang. Boleh pula dah. Iblis makhluk paling jahat. Boleh hidup sampai lah. Tiba-tiba, salah seorang daripada hamba Allah yang saleh, wali Allah Ta'ala atau Nabi Allah Ta'ala, seperti Nabi Khidir, jadi mustahil untuk hidup pada zaman Allah. Tak ajaib ke? Tadi abang kata yang paling jahat boleh hidup sampai Allah. Tiba-tiba makhluk yang paling baik, lebih baik daripada iblis, bukan paling baik, Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Qadir, Nabi Allah Ta'ala, tiba-tiba tak boleh pula hidup sampai satu itu, takut jadi macam abang. Satu itu merangkak macam tu. Dia kata, saya tak pernah tengok ni, jawapan macam ni. Dah campur dengan puak tu ya. Campur dengan puak tu saja. Sembang satu sudut je lah. Campur ramai sikit orang. Bagi reti sikit. Sembang. Ni saya sembang di mana ni? Cerita tu. Tapi saya tak sebutlah macam tu. Tu saya tambah. Itu di belakang tu. Sebutlah hati sambil-sambil duk marah-marah tu sambil sebutlah hati. Tapi sebut elok lah. Tu di mana saya sebut tu? Saya sebut waktu tu di Spain. Kemah tak? Waktu di Spanyol, waktu tu dalam perjalanan, mereka bawa saya ziarah ke Spanyol untuk baca kitab dalam perjalanan. Mereka bawa saya ziarah ke Spanyol selama 2 minggu. Waktu saya di Mesir lagi waktu tu. Jadi waktu tu dalam bah, perbincangan tu berlaku dalam bah dengan tour guide kami. Hak tukang bawa tu, dia pun nak pergi ceramah juga, waktu tak tahan tu. Tak payahlah ceramah. Kalau kata dah tak tahu, dia pergi ceramah juga. Dia pergi komen pula yang seronoknya. Duk cerita pasal sejarah Spanyol, tiba-tiba masuk Nabi Khidir. Tu tak tahan tu. Kok mana ni? Dia punya anak pulunnya. Lepas kena konar tu lagi dia kata, saya tak nak dengar jawapan tu. Tak nak dengar lah. Campur satu sudutnya. Baca apa satu kitab. Jadi saya kata, dan kalau mereka bagi contoh, dia kata Nabi Khidir tidak lagi hidup pada zaman sekarang ni. Kenapa? Karena Nabi pernah menyebutkan pada satu malam,
di Madinah Al-Munawwarah, Nabi mengatakan dalam hadis tersebut bahawa daripada saat aku menyebutkan ini sehingga 100 tahun akan datang, tidak akan ada seorang pun ala wajhil ard, di atas muka bumi ini yang hidup pada waktu tersebut. Maknanya Nabi kata waktu sekarang ni aku sebut sampai 100 tahun lagi. Dan kata para ulama, terakhir di kalangan para sahabat Nabi yang wafat namanya Sayyidina Al-Imam Sayyiduna Abu Tufail. Sahabat Nabi namanya Abu Tufail, dan umurnya ketika wafat pada waktu tersebut adalah ketika tahun 100 Hijriah. Lebih kurang. Nah, lebih sikitlah daripada zaman Nabi SAW menyebutkan perkataan tadi. Maknanya tidak ada lagi sahabat selepas tu. Sebab tu ada orang yang mengaku kata selepas tu dia kata dia sahabat pada umur dia 600 tahun katanya. Saya sahabat, tapi bila tengok balik dengan tahun yang dia ada pada waktu tersebut, ni berlaku dalam kitab-kitab hadis disebut, atau kitab-kitab rijal, ada dua orang lelaki yang mengaku kata mereka adalah sahabat Nabi pada waktu tu. Dan kemudian dia hidup sampai sekarang, masih hidup lagi katanya sampai waktu itulah. Dan kalau dikira dengan umur waktu itu 600 tahun. Ini kalau bercanggah lah dengan hadis tadi. Kenapa? Karena Nabi kata siapa yang ada ala wajhil ard, di atas muka bumi pada waktu sekarang ni, maka dia tidak akan hidup pada waktu ni. 100 tahun lagi dia tidak akan hidup. Ini yang sebahagian ulama seperti Al-Imam Ibn Hajar dan seumpamanya berpegang mengatakan Nabi Khidir telah wafat kerana berdasarkan hadis tadi. Baik, macam mana pula ulama yang pegang kata Nabi Khidir masih hidup? Dan bukan seorang yang jumpa dengan Nabi Khidir, ramai yang jumpa Nabi Khidir. Nah, baik, kalau macam tu macam mana pula? Maka kata mereka, Nabi kata ala wajhil ard. Nabi Khidir bukan di atas muka bumi. Nabi Khidir duduk di atas laut. Maka dia tak termasuk dalam doa tu. Tu jawapan para ulama yang kata Nabi Khidir masih hidup lagi. Karena beliau tidak duduk di atas muka bumi waktu ketika mana Nabi menyebutkan doa tadi ataupun sebutan tadi, khabar tadi. Sebaliknya beliau berada ala wajhil ard, ala wajhil ma', iaitu di atas air pada waktu tersebut, karena beliau penjaga laut. Dan disebutkan oleh para awliya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak maulah panjang benda-benda macam tu lagi. Tuan-tuan kata cerita apa pula ni? Cerita apa? Jadi fitnah kalau cerita ni, jadi fitnah. Ada orang kata kadang-kadang dia kata, kenapa nak cerita benda macam ni kepada orang awam dan seumpamanya. Dia takut jadi fitnah, tak jadi fitnah. Dia fitnah kepada orang awam, dah macam mana nak abang kata kita ni. Takkan kita tak boleh tahu kot benda tu. Dan benda tu tidak bercanggah pun dengan syariat dan tidak bercanggah pun dengan akidah, tak ada masalah apa pun. Kena dengan umur panjang tak umur panjang ni masalah apa? Masalah ilmu, kan saya sebutkan tadi tu permasalahan perbahasan tentang hadis dan macam mana ulama faham hadis. Jadi kawan-kawan, kalau kita baca selepas ni, kita ada dua pandangan yang disebut oleh para ulama. Kamu nak pegang mana silakan, kamu tak ada masalah apa. Tapi kami berpegang dengan pandangan bahawa Nabi Khidir masih hidup. Yang tu. Tamam? Nabi Khidir masih hidup dan ditemui dan mungkin untuk ditemui, tidak ada masalah. Dan ini disebut oleh para ulama bahawa Sayyidina Khidir setiap haji, waktu haji, maka beliau akan bersama dengan Nabi Allah Ilyas alaihi salam akan bertemu di Mauqif. Dekat dengan Arafah. Dan kemudian mereka akan menunaikan haji bersama-sama, dan kemudian mereka akan mencukur rambut satu sama lain, dan mereka akan minum air daripada tapak tangan masing-masing. Sayyidina Khidir akan suap ke mulut Sayyidina Ilyas, dan Nabi Allah Ilyas akan suap pula ke mulut Sayyidina Khidir. Tamam? Dan Nabi Ilyas juga dikata oleh para ulama masih hidup sampai sekarang. Itu disebut oleh para ulama dalam kitab bahawa ada 4 orang Nabi yang masih hidup, 2 di langit dan 2 di bumi. 2 di bumi ialah Nabi Ilyas dan Nabi Allah Khidir, dan 2 di langit iaitu Sayyidina Idris alaihi salam dan Nabi Allah Isa alaihi salam yang nanti akan turun ketika akhir zaman. Baik, peristiwa berkenaan dengan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi 20 ayat. 20 ayat, paling panjang, paling banyak cerita. 20 ayat tadi, satu ayatnya sahaja. Ayat apa? Hal attabi'uka. Cara tidur tadi tu. Kira jawab balik tu nak bagi tak kena marah lagi. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ayat tu sahaja disyarahkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikeluarkan 12 adab yang ditunjukkan oleh Sayyidina Musa kepada Nabi Khidir. Satu ayat tu saja. Tu tak syarah 20 ayat. Kalau syarah 20 ayat jadi kitab ni. Ni. Satu kitab ni.
Ini kitab tajuknya Asrar Al-Abdi Salih wa Musa alaihi salam. Iaitu rahsia Abdus Salih, iaitu Nabi Allah Khadir dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dalam ini diceritakan sir perjalanan pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Saya tak cerita semua lah ni. Saya cerita hak yang berkait dengan 4 fitnah tadi dan apa yang kita nak kena buat. Ni. Dan fitnah keempat tadi fitnah apa? Fitnatul mulk. Dan saya sebut tadi bahawa Sayyidina Qadir minum ma'ul hayah tu yang jadi panjang cerita sampai ke sini ni. Sampai tadi khilaf ulama hidup tak, masih hidup lagi ke tidak hidup lagi ke. Ma'ul hayah tu di mana? Tu saya tanya. Tak hidup pergi cari pula. Nah, orang kita kata ma'ul hayah. Maksudnya kalau minum jadi immortal. Ini dah cerita Zeus, nah. Ni. Ini cerita orang panggil apa? Clash of the Titan ni kata ni. Cerita lawan dengan dewa-dewa Greek ni. Nah, immortal maksudnya badan tak akan mati sampai bila-bila. Dah memang ada ma'ul hayah dipanggil ma'ul hayah, air kehidupan, dan diminum oleh Sayyidina Khadir dan tidak diminum oleh Iskandar Zulkarnain. Kenapa? Karena kedua-duanya mengikut kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada mereka. Sayyidina Iskandar Zulkarnain memerintah timur dan barat. Melihat alam dan juga melihat apa yang telah Allah Taala jadikan. Dan beliau ada pelbagai rahsia dan juga asrar yang disimpan oleh beliau. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa memang dipanggil Zulkarnain kerana mempunyai 2 tanduk. Katanya yang menguasai 2 tanduk, iaitu tanduk timur dan tanduk barat, maka dia disebut Zulkarnain. Sebahagian ulama kata lahu qarnan. Memang dia ada 2 tanduk. Dia orang yang ada tanduk. Macam tu tanduk dia. Allahu a'lam. Nah. Dan dia hamba yang soleh. Hamba Allah yang soleh. Sebagian mengatakan beliau adalah nabiyun min anbiya'illahi subhanahu wa ta'ala. Nabi daripada nabi-nabi Allah. Maka kalau dia nabi, maka tidak ada tanduk lah. Orang yang segak dan juga orang yang luar biasa keilmuan beliau. InsyaAllah kita akan sambung setelah azan nanti. InsyaAllah. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi ada 4 fitnah yang telah kita sebutkan yang akan kita hadapi sepanjang kehidupan kita. Nah, fitnatul din, fitnatul mal, fitnatul ilm, dan fitnatul al-mulk. Dan keempat ini memerlukan kepada syarahan yang panjang untuk kita selesaikan satu persatu. Maka saya simpulkan, para hadirin yang dirahmati Allah, keempat-empat ini disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rangkumannya suruhan daripada Rasulullah untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Dan disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Darda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi, wa fi riwayati Muslim man min akhiril kahfi asama atau usima min fitnatid dajjal. Usima min fitnatid dajjal. Sesiapa yang menghafal 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, dalam riwayat Sahih Muslim daripada akhir surah Al-Kahfi, yakni 10 ayat terakhir, usima min fitnatid dajjal, maka dia akan terjaga daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal adalah rangkuman kepada fitnah yang telah kita sebutkan tadi. Kesemua perkara tadi datang. Fitnah tentang agama, fitnah tentang ilm, fitnah tentang harta, dan fitnah tentang kepimpinan. Dan ini Nabi rangkumkan dalam suruhan untuk kita buat apa? Untuk kita beramal. Yang ini persediaan pertama yang kita kena lakukan. Ashabul Kahfi, pertama, mereka bersifat mengelakkan daripada fitnah. Menjauhkan diri daripada fitnah tersebut pada ketika itu. Dengan cara mereka menyembunyikan diri mereka di dalam gua dan kemudian ditidurkan selama 300 tahun lebih. Hadirin semua, simbol daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Allah tentang peristiwa Ashabul Kahfi, begitu juga anak-anak muda pada zaman ini perlu untuk membenamkan diri mereka dalam tanah kerendahan dan menutup telinga mereka daripada fitnah yang berlaku pada ketika ini. Menyibukkan diri mereka dengan mencari teman-teman yang boleh membawa mereka kepada Allah, dan kemudian menyibukkan diri mereka dan melazimi diri mereka di dalam Al-Kahf, iaitu dalam gua,
yang ada pada akhir zaman ini iaitu gua-gua tempat berkumpulnya orang-orang yang soleh, seperti masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, seperti tempat-tempat pengajian di pondok dan seumpamanya, bagi melengkapkan diri mereka dengan ilmu. Dan tidur tadi adalah sebagai simbol kepada diabaikan mereka daripada fitnah pada ketika tersebut, dan mereka tidak terlibat dengan fitnah tersebut pada ketika itu. Faham? Dan ketujuh-tujuh mereka diberikan oleh Allah dengan kemuliaan. Karena apa? Karena mereka mengelakkan diri daripada fitnah. Anak-anak muda zaman ini, bila mana Allah Ta'ala sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kalaulah pemuda pada zaman tadi disebut begitu, zaman sekarang tidak hanya tumpu kepada pemuda, semua kelompok maknanya. Orang yang beriman, mereka hendaklah berada di dalam kahf, tempat untuk mereka berlindung bersama dengan teman-teman yang baik. Karena al-mar'u ala dini khalilih, seseorang bersama dengan agama temannya. Kenapa perlu pilih teman yang baik? Karena al-attiba'u, kata ulama, sarraqah. Karena tabiat itu mencuri. Kita kalau kawan dengan orang yang sembuk, sembang pasal duit saja sepanjang hari, memang kita pun akan sembang bak duit. Nah, trade nu jatuh, tak jatuh apa semua kali, memang hak suruh sembang dia hari-hari. Bahada duduk dengan kelompok yang sembang benda yang macam tu. Tapi kalau kata disibukkan dirinya dengan perkara-perkara, bukan kita kata tu pun termasuk daripada dunia. Tak. Kita kata benda yang melalaikan daripada Allah termasuk daripada dunia. Baik kalau kata dia trade dan seumpamanya, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala untuk jadi bagi bantu kepada orang Muslim dan seumpamanya yang memerlukan, ada akhirah. Itu termasuk akhirat. Ya, jangan salah faham dengan apa yang saya sebut. Jadi makna kita sebut tadi ni, iaitu perkara yang melalaikan daripada Allah, hadza minad dunia. Benda yang melalaikan daripada Allah, maka itu dipanggil dunia. Yang tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya kerana Allah, maka surahnya walaupun dunia, gambarannya dunia, tapi hakikatnya akhirat. Faham? Itu yang kita maksudkan. Maka pilih teman-teman yang baik seperti Ashabul Kahfi. Dalam sebahagian riwayat mengatakan bahawa mereka bukanlah teman yang baik sesama mereka. Mereka bertemu secara tidak sengaja dalam perjalanan dengan niat yang sama, dengan tujuan yang satu. Dan akhirnya anjing khitmir pun turut serta bersama dengan mereka dalam perjalanan, hanya semata-mata ingin menumpang perjalanan tersebut dan menjaga apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada mereka. Sebagian ulama mengatakan khitmir ketika mana berada tidur bersama dengan Ashabul Kahfi di depan gua, dia pun tidur juga. Tetapi digambarkan orang yang nak pergi ke gua Ashabul Kahfi tak akan mampu pergi. Yang pertama, kata mereka gua tadi dalam hutan ataupun di atas bukit. Kalau kata sekarang ni, kalau kita pergi ke Jordan ataupun di sebagian tempat, guanya atas bukit. Dan katanya tempat tadi menakutkan. Dan pada ketika itu ditumbuhi dengan pokok-pokok yang sukar untuk orang sampai ke dalam tempat tersebut. Jadi ada pokok duri dan seumpamanya. Dan katanya khitmir digambarkan pada waktu tersebut, kalau orang pergi tengok, seakan-akan dia adalah seekor singa yang sedang tidur, bukan anjing. Dia sebagai singa yang sedang tidur pada waktu itu. Ini yang berlaku kisah, saya pernah baca ni di dalam kitab Hayat Hayawan Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri rahimahullah Asy-Syafi'i, yang menceritakan tentang anjing Ashabul Kahfi secara khusus dalam tu, dalam bab kalb, dalam bab anjing, dalam tu dicerita bab anjing Ashabul Kahfi. Ceritanya bila mana kami dalam kelas Maulana Syekh Jamal Faruq, guru saya, waktu mengaji akidah di Masjid Taqwa, di Syekh Jamal pernah cerita tentang amanahnya para ulama dalam menjawab ilmu dan jawab soalan dan seumpamanya. Maka ditanya kepada seorang Syekhul Azhar pada waktu tersebut, seorang lelaki mai tanya kat Syekhul Azhar waktu tu, dia sedang nak keluar daripada Masjid Azhar. Dia kata, wahai imam, tadi dibicara berkenaan dengan Ashabul Kahfi yang kamu syarahkan tadi. Kemudian cerita bab anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi ni dia warna apa? Tanya tu. Duk ingatkan nak tanya apa? Tanya warna apa? Jam. Tanya pula kepada Syekhul Azhar. Syekhul Azhar ni ketua ulama Azhar waktu tu. Syekh ni kata apa? Saya pun tak perasan. Dalam kitab sebut warna apa? Dia tak marah. Dia tak kata, tanya soalan kan anjing warna apa, ikut sukalah warna apa. Tanya penting-penting sikit tak? Saya tak kata macam tu. Tak, kamu tanya soalan. Dan hak dia untuk dia tanya soalan. Lepas tu kata ulama, as-sa'il qawi. Orang yang bertanya ni dia lebih kuat sebenarnya daripada yang ditanya.
Sebab tu kalau kata di Mesir, guru-guru ketika mengajak, ketika dia dah habis mengajak kitab dan seumpamanya, dia akan suruh sebut kepada murid-murid, dia kata apa? Ajizni. Ajizni maksudnya lemahkan saya. Lemahkan saya dengan maksud apa? Tanya soalan. Kenapa? Karena yang bertanya fi janibil qawi, dan juga yang ditanya al-mas'ul fi janibid dha'f, di tempat yang orang yang lemah. Kenapa? Karena dia mungkin tak boleh jawab soalan tadi. Sebab tu dia akan sebut dengan ajiz ni. Dia panggil ta'jiz, uslub ta'jiz. Ta'jiz maksudnya untuk melemahkan sampai ditanya soalan sampai tak boleh jawab. Dan tu macam itulah. Tapi masyayikh kalau dia sebut macam tu, maknanya dia sangat yakin dengan ilmu dia. Tanya, nak tanya apa? Tu dia. Kira kemah tu lah tu. InsyaAllah dia boleh jawab. Jadi bila dia balik ke rumah, dia duduk di maktabah dia, di library dia, dia duduk buka kitab. Anak dia main tanya. Anak dia kebetulan pada waktu tu nak ambil periksa syahadah alimiyah. Syahadah alimiyah ni syahadah paling tinggi di Azhar waktu tu. Jadi kalau dapat tu, syahadah tu, di Azhar dia ada beberapa syahadah untuk nak mengajar dalam Masjid Azhar ni. Dulu-dulu. Dia akan mengaji contohnya di Azhar 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun mengaji di Azhar. Kemudian kalau dia dah yakin kata dia nak mengajak, dia akan pergi jumpa dengan lajnah. Lajnah ni maksud dia tempat untuk pengurusan masuk ke Azhar pada waktu itu. Zaman mengaji di masjid. Ni zaman dulu ni. Ni saya cerita ni nak bagi buaya semua tahu macam mana ulama dulu mengaji. Hadis dicerita oleh siapa ni? Cerita oleh Syekh Mubarak Ali Basha dalam kitabnya Khutat Taufiqiyah. Semua ada dalam kitab semua. Ada baru ni ada seorang Pak Long ni, dia tulis, dia kata, saya suka dengan ustaz-ustaz yang tidak terkenal, kata dia. Kenapa? Karena mereka selalu menyebutkan Al-Quran dan hadis, bukan daripada kitab itu dan kitab ini. Kepala otak dia. Bodohnya, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tak apalah, ikut suka dia lah, kata. Dia nak abang sebenarnya, saya suka ikut Wahabi, itu yang nak abang. Abang lah, tu jelas-jelas. Suka ustaz tak terkenal lah, apalah. Saya tidak melihat kepada bilangan yang ramai dalam kelas. Yang saya pentingkan adalah Al-Quran dan hadis yang dia baca. Senang je Quran dia baca, hadis senang dia baca. Dia baca Quran, hadis, lepas tu dia kata, yang ni bid'ah. Ilmu gila. Yang kita tadi bawa keluar dengan pandangan tu, pandangan ni, dalam kitab tu, dalam kitab ni, dia kata, tak syok. Sebab bukan daripada Al-Quran dan hadis. Dia kena sebut lebih sikit. Sebab mereka lebih sak daripada orang-orang Arab sendiri pun. Arab pun tak sebut, dia sebut macam tu. Dia buat teruk. Dalam hadis ini, ini terabuk habis semua ni. Tak apa. Kemudian, anak murid dia ni syahadah alimiyah zaman dulu kalau nak ambil di Azhar, dia kena pergi ke lajnah, dan dia abang kata, saya nak ambil syahadah alimiyah. Syahadah alimiyah ni untuk jadi peringkat yang tertinggi. Zaman lah ni, syahadah alimah dia bukan doktor lah. Doktor. Tapi zaman tu bukan doktor macam zaman lah ni. Bukan pergi buat tesis, lepas tu cedok sikit ambil daripada semua. Tak senang juga lah. Tu kita tak kata lah. Lagi dia marah pula. Dia kata, kata doktor. Dia bukan ambil pun. Kita kata, kita pun faham, tahu. Bukannya senang. Tapi, hakikatnya tesis dia akan buat apa? Dia akan semakin kecilkan skop. Betul? Walaupun bacaan banyak, tapi dia akan kecilkan skop. Beza dengan syahadah alimiyah zaman dulu. Syahadah alimiyah zaman dulu, dia kena kuasai 13 bidang ilmu. Nahu, saraf, balaghah, badi', bayan, ma'ni itu, 3 dah. Kemudian dengan tafsir, hadis, mantik, usul fiqh, ilmu wada', lagi ilmu mustalah hadis, ilmu ulumul Quran, dan pelbagai lagi. 12 bidang ilmu, atau 13 bidang ilmu. Kemudian dia akan bagi tahu, kata, saya nak ambil syahadah tadi. Dan dalam masa seminggu, mereka akan duduk di rumah Syekhul Azhar waktu tu untuk murajaah balik semua yang telah mereka belajar selama 8 tahun tu. Akan buka balik kitab-kitab apa mereka mengaji selama seminggu ataupun 2 minggu di rumah Syekhul Azhar, di maktabah Syekhul Azhar, di library Syekhul Azhar. Kemudian setelah 2 minggu, maka akan dibuat ujian setiap pengajian tersebut ilmu tu. Nahu hari pertama contohnya. Maka yang duduk di depan dia, dia akan duduk di kerusi mengajar. Jadi kursi tadris dipanggil. Dia akan duduk di kerusi itu, yang hari itu kelas semua akan tutup. Kunci. Kunci pada berhenti kelas. Sebab guru-guru semua akan main duduk di depan dia waktu tu. Ni hak duduk mengajar Masjid Azhar semua, hak dah ada syahadah alimiyah sebelum ni. Hak mengajar nahu semua tu akan duduk di depan dia. Keliling dia. Kemudian mereka akan dengar dia mengajar.
Dia akan baca. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala kata-kata. Lepas tu Tok Guru akan tanya. Ya Maulana. Tanya Tok Guru dia. Kenapa dibaca macam tu tadi? Kenapa macam ni? Contohlah. Maka dia akan jawab pada tu. Waktu itulah mereka akan letakkan markah. Dia boleh jawab ke tak boleh jawab. Hari kedua, madah kedua, ilmu kedua. Hari ketiga, madah ketiga. Berapa hari? 12 hari. 12 hari yang memeritkan. Sebab dia nak kena syarah depan Tok Guru dia semua. Dan hari ke-13 yang akan hadir adalah Syekhul Azhar, Mufti Diyar Misriyah, Mufti pun akan hadir, Syekhul Azhar, Hakim Mahkamah. Dan ni semua alim-alim yang dulunya semua keluar daripada syahadah alimiah. Dan mereka pula akan duduk kat depan pada waktu itu. Dan hari ke-13 itu tidak lagi terhad kepada satu ilmu saja. Mana-mana ilmu pun akan ditanya pada hari tersebut. Syekh-syekh akan tebuk hari itu juga. Ini bukan tebuk Quran. Tebuk ilmu yang dia mengaji sepanjang tu. Dan waktu tu mereka akan letakkan dia ni boleh mengajak ke tak boleh mengajak. Kalau dia boleh mengajak satu saja. Contohnya dia kata dia boleh mengajak nahu. Tapi dalam mantik dia agak sedikit lemah. Mantik tak boleh mengajak. Dia ni boleh mengajak dalam ilmu fiqh. Tetapi dalam ilmu tafsir dia agak kurang sikit. Tak boleh mengajak tafsir. Dia ni boleh mengajak dalam mantik. Tapi dalam ilmu fiqh dia lemah. Hanya boleh mengajak mantik. Contoh macam tu. Dia akan keluar sijil macam tu. Dia akan ada sijil A, B, C. Ini bukan tauliah ni. Dia ada A, B, C juga. Untuk mengajak yang seluruhnya dan seumpamanya. Dan antara ulama yang boleh mengajak kesemuanya. Yang zaman dulu adalah Syekhul Azhar, Syekh Ad-Damanhuri. Syekh Damanhuri pengarang Sulam Idah Mubham, dan dia bukan sahaja boleh mengajak mazhab Syafi'i saja. Dia diberi izin untuk mengajak ke semua mazhab. Maliki boleh fatwa, dia bukan sahaja boleh mengajak, boleh berfatwa. Dia boleh fatwa dalam mazhab Maliki, dia boleh fatwa dalam mazhab Hanafi, dia boleh fatwa dalam mazhab Syafi'i dan boleh fatwa dalam mazhab Hambali. Keempat-empat, dan disebut dia, digelar dia dengan Al-Mazahibi. Yang ni orang yang boleh berfatwa dengan seluruh mazhab. Siapa yang bagi izin waktu tu? Para masyayikh Azhar waktu tu. Anak Syekhul Azhar ni, tengah Syekhul Azhar tadi balik ni, patah balik cerita tadi. Dan siapa yang mengajak waktu contohnya lah, kalaulah kata dia pergi mengajak juga, tak dapat izin, dia pergi mengajak. Dia pergi buka kelas juga, pergi mengajak juga walaupun dia tak lulus. Maka akan sampai surat pertama daripada Azhar. Orang akan mengadu, kata dia ni bukan tak dapat ke dulu. Kenapa dia diajak juga, mengajak juga? Maka akan dihantar surat pertama, tak amaran. Dia mengajak lagi juga, dihantar surat kedua, amaran kedua. Dia mengajak lagi, maka tidak lagi dihantar surat amaran, ditangkap orang ni dan lalu dibawa dikeliling Kahirah. Ketua Kahirah pada waktu tu dibawa dia, letak dia atas himar, atas keldai, dibotakkan kepala dia, lalu dipusing seluruh kota Kahirah sambil dibunyikan loceng, dan orang akan buat pengumuman, jaga-jaga. Ni orang ni duduk atas keldai ni, dia ni nak mengubah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Jadi bayang-bayang agak-agak macam mana nak mengajak Masjid Azhar waktu tu. Kalau silap je dia boleh pergi mengubah agama Allah. Tapi zaman orang tak takut benda tu. Dia baca ikut suka dia, dia syarah ikut suka dia, dan dia tak takut pun dia ubah agama Allah. Tamam? Kemudian bila Syekhul Azhar ni balik, patah balik cerita tadi. Nak habis dah ni. Dia pun buka kitab, anak dia tanya, ayah buat apa? Dia kata tadi lalu dekat Masjid Azhar, ayah dia Syekhul Azhar. Nak jadi Syekhul Azhar ni, cukup jadi Syekhul Azhar pun kita tahu dah lah. Tak payah tanya lah dia ujian macam mana, faham tak? Nah, jadi bila dia tanya, ayah dia buat apa? Dia kata tadi saya lalu nak keluar daripada masjid, tiba-tiba ada seorang hamba Allah Ta'ala tahan saya dan tanya kepada saya, anjing Ashabul Kahfi warna apa? Ni saya duk buka kitab dia kata ni, duk cari tengok anjing Ashabul Kahfi warna apa tahu. Sebab saya dah kata insya-Allah esok saya akan jawab. Masa duk cari lagi ni tak jumpa kata dia. Anak dia kata astagfirullah. Dia tanya yang tu, ayah jawab je lah dia kata. Syekhul Azhar. Syekhul Azhar kan? Syekhul Azhar kalau dia kata warna hitam pun orang percaya. Kalau dia kata warna kelabu-kelabu percaya. Dah Syekhul Azhar yang jawab ni. Syekhul Azhar waktu tu dengar, ayah ni dengar. Dia pun buka. Esoknya tu ataupun minggu selepas tu ada imtihan, ada periksa untuk anak dia. Dan yang menggagalkan anak dia adalah ayah dia sendiri. Ayah dia gagalkan. Periksa dia tidak lulus. Budak ni tidak lulus. Pada anak dia alim. Kenapa tidak lulus? Kata dia, ya dia alim. Guru lain semua tak setuju. Kata kenapa digagalkan? Dia alim dan dia jawab semua betul.
Tak. Dia tidak ada amanah. Dia alim tapi tidak ada amanah dalam ilmu. Semalam, waktu ketika mana saya sedang cari tentang warna Ashabul Kahfi, anjing Ashabul Kahfi, khitmir, lalu dia suruh saya jawab ikut suka saya, tanpa saya rujuk kepada apa yang disebut oleh para ulama, dan dia suruh saya tipu pula tu. Dia tahu orang macam ni tidak layak untuk jadi alim. Dia kena bertaubat dulu daripada dosa dia. Kena ubah dulu perangai dia, baru dia boleh jadi alim. Macam tu. Allah. Jaga sungguh para ulama dulu, jaga sungguh ilmu mereka sampai anak mereka sendiri pun dia takkan bagi kalau tidak ada amanah. Nah, dan saya bila dengar baca cerita tu, saya balik ke rumah, saya pun buka kitab Hayat Hayawan Kubra. Saya ajarlah kok ni cerita bab binatang, kok jumpa. Dalam tu ada lebih kurang berapa puluh ribu binatang yang disenaraikan oleh Sayyidina Ali Imam Kamaluddin Ad-Damiri. Saya buka-buka tentang Ashabul Kahfi, ada. Dan disebut pula warna anjing. Sekali lagi disyarah. Kali dengan warna anjing. Qilah ulama pula. Sebahagian kata, sampai sebahagian kata anjing Ashabul Kahfi itu bukan anjing. Dia adalah singa. Sebahagian kata singa, bukan anjing. Faham? Datuk khitmir ni kalau kita lalu kata kat anjing-anjing ni, kalau kita kata khitmir kain salam, insya-Allah dia lari. Sambil-sambil lari lah. Saya lari, jangan takut insya-Allah. Khitmir ketua segala anjing. Dan khitmir nanti di dalam syurga akan jadi orang. Yang akan berubah jadi orang, insya-Allah. Kita akan temu nanti insya-Allah. Sama dengan beliau. Dia akan jadi orang. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, buka dan saya tulis. Saya ada tulis dalam Facebook saya, masa di Mesir lagi, saya tulis tentang warna anjing Ashabul Kahfi dan kisah yang berlaku tadi. Dan kemudian bila saya cerita kisah tu, ada pula komen. Hak komen ni kata ni buat kepala tahu. Dia kata, lah kalau apa duk tanya, la ilaha illallah. Lepas depa komen tu yang baru saya cari warna anjing tu. Cari-cari ada. Dia kata orang tak ada tanya lah. Semua tak ada faedah soalan-soalan ni. Betul kata ni tak ada faedah apa ni, Imam Kamaluddin Damiri bahas. Ada faedahnya. Dan soalan tadi kita tak tahu siapa yang tanya. Nah, sebab yang datang tanya tu kadang-kadang wali-wali Allah Ta'ala yang datang menguji para ulama untuk melihat bagaimana mereka amanah ataupun tidak. Al-Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seorang lelaki. Datang dalam majlis beliau. Dan orang semua tengok bagaimana takutnya Imam Syafi'i waktu jawab soalan daripada lelaki ni. Lelaki ni kata, wahai Imam, wahai Muhammad bin Idris, saya nak tanya soalan kepada kamu. Dia pun tak nak tengok lelaki ni mai. Tengok-tengok mai tanya soalan macam tu. Tanya pula sambil dengan tahdid. Tahdid maksudnya apa? Bagi dengan ugutan pula tu. Dan mereka kata tak pernah tengok Imam Syafi'i sepucat tu. Imam Syafi'i tak ada siapa berani. Al-Imam Rabi' kata aku nak minum ayak tepi Imam Syafi'i pun tak berani. Haibahnya Imam Syafi'i. Tapi lelaki ni mai, Imam Syafi'i jadi pucat. Dia kata apa? Ada satu soalan kepada kamu. Kalau kamu berhujah, dari mana kamu ambil hujah kamu? Katanya daripada Al-Quran. Dalilnya, maka dia pun sebut dalil Al-Quran. Kalau tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Baik hadis. Apa lagi dalil yang boleh diambil untuk mengambil hukum? Cerita lebih kurang macam itulah. Dia kata daripada ijma' muslimin. Dari mana dalilnya? Kata dia. Dari mana dalilnya ijma' muslimin? Syafi'i diam. Tak jawab. Mana dalilnya? Jadi lelaki ini kata, baik, saya akan datang lagi 3 hari. Kalau boleh jawab, teruskan mengajar. Kalau tidak boleh jawab, berhenti saja daripada mengajar. Itu dia. Pucat Imam Syafi'i. 3 hari itu, Al-Imam Syafi'i buka Quran ni setiap hari. Dia hafal Quran. Dan dibuka sehari 2 kali. Buka. Dan dilihat untuk jumpa ayat ni. Jumpa ayat dia. Ayat dia apa dia? Ingat ada ayat dia? Saya pula terlupa. Ayat dia apa? Ilham, Ustaz pernah cerita dah sebelum ni. Ni. Ayat dia daripada Arif Billah. Nama dia Arif Billah. Sentri seorang. Sentri baru. Nama Arif Billah tu dia. Nama apa Arif? Ingat ada ayat tu? Pernah dengar cerita tu? Tak dengar lah? Ada satu ayat. Wattabi' sabilal mu'minin. Jangan ayat dia? Ingat tak ayat dia? Tak apa sana, tak apa. Dia apa Quran ada syahdah pun tak apalah. Dia cari balik nanti bagi tahu balik Ustaz. Ayat dia lebih kurang ayat ni Ustaz. Ayyuh, wattabi' sabila man anaba ilaihi. Ayat dia sebenarnya Surah An-Nisa. Surah An-Nisa kan? Cari balik. Ayat tu bila mana sampai hari yang mana Imam Syafi'i tanya, Imam Syafi'i kata alhamdulillah saya dah jumpa. Lalu dibaca ayat tadi.
Bila baca, maka dia kata dalam ayat ni, bila mana disuruh mengikuti golongan mukminin, maka bermakna bercanggah dengan jalan golongan mukminin adalah salah satu daripada kemurkaan Allah. Jadi Imam Syafi'i menggunakan mafhum mukhalafah. Ayat tu sebut suruh ikut jalan mukminin dan jangan bertentang dengan mereka. Maknanya apa? Bertentang dengan mereka bermakna suatu kehancuran. Dan maksudnya di sini, wajib mengikuti ijma'. Maka lelaki ni kata apa? Tahniah, kamu boleh jawab. Teruskan mengajak. Kata ulama' tahu siapa dia lelaki tadi? Sebahagian kata ulama' itu adalah malaikat Allah yang datang bertanya soalan kepada Imam Syafi'i. Sebab tu Imam Syafi'i takut. Sebab Imam Syafi'i kenal ni malaikat Allah. Sebahagian lagi mengatakan bahawa beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam yang dikenali oleh Imam Syafi'i dan muridnya tidak kenal, kerana tu Imam Syafi'i takut. Karena kalau dia bagi mengajak, boleh mengajak. Kalau dia tak bagi mengajak, tak boleh mengajak. Dan ni adalah penentuan hidup dan mati. Betul tu. Dan dia kenal siapa yang mai tanya tadi. Sebahagian mufassirin seperti kepada guru saya di Al-Azhar dalam kuliah tafsir mengatakan hadza malakun min malaikatillah. Itu malaikat daripada malaikat-malaikat Allah yang datang bertanya soalan terus kepada Imam Syafi'i untuk dijawab oleh Imam Syafi'i. Kalau tak boleh jawab, maka dia perlu berhenti daripada mengajak pada waktu tersebut. Dan ini bukti bahawa Imam Syafi'i melepasi soalan yang ditanya oleh malaikat. Itu dia. Maksudnya hak mai ikhtibar, yang mai soal tadi ni bukan orang calang-calang. Nah, salah satu daripada makhluk Allah Ta'ala yang agung-agung. Ini pada zaman dulu. Macam tu keadaan mereka. Dan juga bagaimana mereka berhadapan, seperti mana saya sebutkan tadi, Khitmir, itu saya panjang sangat dah. No? Khitmir duduk dengan Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga. Khitmir dimasukkan dalam syurga. Betul? Itu juga kata ulama, kalau kita nak masuk syurga, maka hendaklah kita bersama dengan orang-orang soleh. Khitmir bersama dengan orang soleh masuk syurga walaupun dia binatang. Takkanlah kita, nah, kalau kata bersama dengan orang soleh akan diabaikan oleh Allah. Semut yang beradab dengan Sayyiduna Sulaiman. Waktu ketika mana Raja Semut sebut kepada Nabi, disebut Namlu Sulaimani. Semut Sulaiman. Semut Sulaiman ni semut dia besar-besar. Dia tak ketik orang. Semut ni suruh para semut yang lain masuk ke dalam sarang masing-masing. Kenapa disuruh masuk? Kata semut ni kepada kawan-kawan dia, kepada anak-anak buah dia, dia kata apa? Masuk. Karena nanti kamu dipijak, takut kamu dipijak oleh mereka dalam keadaan mereka tidak sedar. Dia tak tuduh yang pijak tadi salah. Dia tuduh kawan-kawan dia yang salah tak masuk. Dia pun bukan nampak kamu tu kecil. Sebab tu Nabi Sulaiman gelak. Nabi Sulaiman dalam ayat Quran tadi ni, Nabi Sulaiman gelak. Kenapa gelak? Gelak kagum dengan adab Raja Semut ni. Dia tak salahkan kami. Malah dia menyalahkan diri mereka yang tidak masuk ke dalam lubang. Karena para tentera Nabi Sulaiman minal akabir, yakni orang-orang yang agung-agung pada waktu tersebut, wali-wali Allah Ta'ala yang mengelilingi Nabi Sulaiman bersama dengan Nabi Sulaiman, takut terpijak dan dia tidak salahkan para awliya. Yang dia salahkan diri mereka yang lalai tidak masuk dulu. Lalu tu yang Nabi Sulaiman senyum dengan adab semut ni, dan semut ni masuk syurga. Semut ni masuk syurga. Dan semut ni dilarang dibunuh sampai sekarang. Salah satu binatang yang dilarang bunuh adalah semut Sulaiman. Namlu Sulaiman, semut besar tu. Hak yang tak ketik orang, duduk dalam gula kadang-kadang tu, tak boleh bunuh. Haram hukum dia bunuh. Salah satu binatang yang diharamkan bunuh. Kenapa? Kerana keturunan dia dulu pernah beradab dengan Nabi Sulaiman AS. Bayangkan ibu ayah semua, kalau kita beradab dengan para wali Allah Ta'ala, para salihin, maka kita moga-moga diselamatkan oleh Allah. Dan ini salah satu cara untuk kita bersedia pada akhir zaman. Kita nak bersedia dengan amalan kita. Saya hari ini nak cerita kepada ibu ayah semua, nak suruh kita semayang sehari 1000 rakaat. Mustahil. Kita bukan Imam Abu Hanifah, boleh semayang 1000 rakaat sehari. Dan kita bukan Imam Ahmad bin Hanbal, boleh semayang waktu sihat 500 rakaat ke 1000. Waktu tak sihat 250 rakaat. Waktu tak sihat. Kita waktu sihat 2 rakaat pun bangga esok pagi. Tahajud baru 2 rakaat mai. Esok sembang dah di kedai kopi. Rupanya tahajud ni no. Ada nampak tak muka-muka cahaya dia kata ni. Dengan sebab tahajud semalam baru 2 rakaat. Faham? Imam Ahmad 250 rakaat kalau tak sihat. Kalau sihat 500 rakaat ke 1000 rakaat. Macam mana mereka boleh habiskan masa macam tu? Adakah tu berlaku dengan sadfah tiba-tiba? Tak. Perlu isti'adat yang luar biasa. Saya tidak mau cerita yang tu.
Cerita yang tu hanya kita akan menceritakan dan ya mengkagumi keadaan mereka, tapi akhirnya kita kata, kurang-kurangnya kita beriktikad bahawa mereka adalah wali-wali Allah Ta'ala yang mulia. Dan kita berusaha untuk jadi seperti mereka walaupun tak dapat jadi. Tapi kita cerita yang hari ini yang realiti. Apa yang kita nak kena buat? Duduk dengan orang-orang soleh. Yang tu insya-Allah kita boleh buat. Jangan benci orang-orang soleh. Jangan bermusuh dengan orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Siapa sahaja. Kita tak kenal. Kata guru saya, Maulana Syekh Ahmad, kalau kamu nak baik sangka dengan siapa pun, maka anggapkan semuanya Nabi Khidir. InsyaAllah kamu akan baik sangka dengan semua orang. Lepas tu jangan bermusuh dengan sesiapa pun. Kita bukan bermusuh dengan individu, ibu ayah semua. Saya duk marah dekat Wahabi. Bukan kita dengan individu Wahabi. Tetapi kita marah dengan pemikiran mereka. Tapi ketika mana mereka mula menyentuh peribadi-peribadi orang dan seumpamanya, dan ini adalah salah satu daripada sifat ketidakbijaksanaan. Comel dah ayat kita. Comel kan? Tukar sendirilah ayat tu. Kan? Kepada makna masing-masing. Tak cerdik. Kenapa yang pergi buat macam tu? Apa benda yang faedah yang kita akan dapat dengan umat kalau dibincangkan dengan masalah tersebut? Ini bukti kepada kegelojohan. Dipanggil barbarian dalam ilmu. Dan ini salah satu fitnatul ilm. Ketika mana tidak disulami dengan adab. Yang mana diambil daripada guru-guru mursyid. Seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidina Musa dengan Nabi Khidir. Dan bagaimana rendahnya diri Nabi Musa walau dia lebih tinggi kedudukan daripada Nabi Khidir. Dan tak ada khilaf tentang masalah tersebut. Nabi Musa, Nabi ketiga selepas Nabi Muhammad. Paling tinggi kedudukannya. Tapi mampu merendahkan diri pada ketika tersebut di depan Nabi Khidir AS. Dan meminta untuk mengikut petunjuk Nabi Khidir. Padahal kalau dari segi ilmu, kalau nak katalah, siapa yang lebih lagi tinggi daripada Nabi Khidir AS kalau bukan Nabi Musa? Tapi dah Allah arahkan ketika tersebut untuk diberi pelajaran kepada salah seorang kekasihnya, maka Nabi Khidir menjalankan tugas tersebut. Dan kata Nabi Khidir, berapa soalan yang sempat dilaksanakan dalam 20 ayat tu? 3 aja. Pasal budak, pasal kapai, pasal dinding. Betul tak? Betul tak? Dinding yang didirikan. Tiang ataupun dinding itulah, jidar. Kan? Kenapa dia didirikan balik dinding di Anatolia? Itu di Spain, tempat tu. 3 aja soalan. Kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah sahabat kami Musa bersabar dengan apa yang dia lihat dalam 3 perkara tersebut, maka sudah tentu akan dipersiapkan dengan perkara ajaib yang lebih banyak. Kata Sidi Ibnu Arabi, Sayyidina Qadir telah menyiapkan 1000 masalah untuk diselesaikan dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa sabar dekat 3 aja. Sekat 3 aja sabar. Tidak kita boleh tengok lagi 997 masalah lagi. Nah, lagi 3 aja sabar. Tapi 3 tadi 20 ayat tadi kalau disyarah boleh keluar satu kitab. Faham? Dan kesemua masalah-masalah besar. Dan masalah-masalah yang sangat penting. Dan kalau kita tengok masalah sini, menunjukkan seolah-olah bahawa berlaku pertembungan di antara syariat dengan hakikat. Tidak berlaku pertembungan. Yang berlaku adalah ketika mana seorang tadi salah faham. Dan tidak berlaku pertembungan antara hakikat dengan syariat. Nah, dan kadang-kadang boleh jadi berlaku perubahan sedikit. Boleh jadi berlaku perubahan dengan hakikat. Kata Maulana Syekh Ali Jumaah, saya nak habis lah. Saya tak mau bercakap macam-macam lah. Cukup lah. Kata Syekh Ali Jumaah, kadang-kadang ada juga berlaku sedikit perubahan. Contohnya, kalau kita mengaji dalam sains, dan sains bukan sihir. Nah. Sains bukan sihir. Ada orang dia nak bertahan juga kata sains tu sihir. Lepas tu dia bawa keluar Wikipedia. Saya tak tahan tu. Dia kata kat saya ni, Ustaz, kalau jangan pandai agama saja, kena reti juga dengan wakil, reality. Kemah kata. Lepas tu, tak mana hak kata sains tu sihir tu, bawa keluar Wikipedia. Wikipedia, tulis tesis pun tak lulus yo. Jangan nak boleh hak tu jadi dalil untuk masalah ke, bawa keluar kitab Al-Imam Ibn Khaldun ke, bawa keluar kitab besar-besar sikit ke, bawa keluar lah kitab-kitab sikit. Ni bawa keluar hak yang nota Wikipedia, natural magic, bawa keluar tu nama-nama ilmu-ilmu yang dalam sains. Dia kata macam saya duk syarah tu, saya kata tak ada masalah apa kalau yang tu. Sakat kata gabungan ilmu-ilmu, tidak boleh kata ilmu tu juga adalah sihir. Seperti mana ilmu usul fiqh adalah gabungan daripada ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, ilmu furuq fiqhiyah dengan ilmu kalam, terus kita kata usul fiqh adalah ilmu kalam. Betul ke? Mana betul? Dia gabungan 3 ilmu, istimdad daripada 3 ilmu, ambilan daripada 3 ilmu. Tapi adakah usul fiqh adalah ilmu kalam? Adakah usul fiqh ilmu lughah?
Adakah usul fiqh ilmu fiqh? Kalau tidak tak sama lah ilmu usul fiqh. Tiga tu ambilannya sama. Bu ya faham tak faham saya tak tahulah. Ini saya syarah ni. Nah. Maksudnya kalau faham insya-Allah tidak sihir. Nah. Kalau tak faham pun tidak sihir juga. Jangan bimbang. Dia pergi ambil gitu-gitu je kemudian terus kata sihir. Tak apalah. Saya cerita apa tadi tahu lupa lah. Nak habis tadi. Seminit dah, ha? Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah pernah cerita, dia kata dalam satu kitab beliau, kalau kita mengaji dalam sains, ayat ni dia gabungan daripada apa? Gabungan daripada apa? H2O, betul tak? Hidrogen dengan oksigen. Betul? Hidrogen dengan oksigen. Dua hidrogen, satu oksigen. Betul? H2, tu kecil bawah tu, O. Ibu ayah semua, nak tanya. Hidrogen dengan oksigen, ini unsurnya panas ke sejuk? Nak tanya. Hidrogen juga panas. Kalau kita ikut ni, hidrogen juga panas. Karena dia juga bahan membakar. Betul tak? Hidrogen juga digunakan untuk membakar, oksigen juga digunakan untuk membakar. Betul? Kedua-duanya adalah bahan bakaran. Macam mana dua bahan bakaran gabung jadi ayak? Yang sejuk dan luar biasa. Wah, tak ajaib ke tu? Lalu kata Syekh Ali Jumaah, kadang-kadang hakikah bagi air adalah hidrogen 2, oksigen 1. Tapi ketika dilihat, dia jadi air yang sejuk. Seakan-akan berlaku pertembungan di antara hakikah dengan zahir. Faham? Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa apa? Yang memberikan kesan tadi adalah Allah, bukan benda tadi. Allah yang memberikan kesan tersebut. Boleh faham? Kalau tidak, kalau ikut dengan unsur hidrogen dengan oksigen, kita minum, tak akan hilang dahaga. Dia akan makin panas lagi pada waktu itu. Jadi maksudnya yang menghilangkan dahaga bukan air. Yang menghilangkan dahaga Allah. Yang menghilangkan lapar kita Allah, bukan nasi yang kita makan. Yang memberikan kesan adalah Allah, bukan benda yang tersebut. Mereka hanyalah sebab sahaja kepada perkara tadi. Ibu ayah semua, pegang dengan ilmu, pegang dengan ahli zikir, banyakkan zikrullah, bersama dengan orang-orang soleh, dan pilih tempat-tempat yang boleh untuk menambahkan iman dan kebaikan kepada agama kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan selamatkan kita di akhir zaman nanti. Selalu rujuk dan baca semula dengan apa yang telah saya sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Dengar semula insyaAllah. Kalau ada rezeki pulang, ibu ayah doa saya, moga saya dapat mengarang sebuah risalah syarahan berkenaan dengan ayat surah Al-Kahfi tentang 4 fitnah yang kita sebutkan tadi. Kalau ada rezeki peluang, kalau kita ni nanti kita syarahkan lagi nanti insyaAllah. Nah, jadi moga-moga kita dapat ambil manfaat dengan pertemuan pada malam ni. Persiapkan diri kita dengan akhir zaman dengan ilmu. Persiapan kita bukan hanya dengan mempersiapkan berah-berah dan juga ayak simpan banyak walaupun di Penang esok lusa tak ada ayak, kan? Ataupun ni dia kata ni kami betul. Kenapa? Karena kami dah simpan ayak lama dah. Tak apalah, tak ada masalah persediaan tersebut, tapi jangan dilupa bahawa panduan yang utama pada akhir zaman ni adalah bersama dengan guru-guru murabbi, bersama dengan para mursyid, bersama dengan para alim ulama, bersama dengan para solihin. Bukan bersama dengan orang-orang yang mana mereka ni otak masih lagi terfikir dengan material dan juga materialistik, benda-benda yang bersifat kebendaan. Moga-moga dengan perkara ini akan memberi faham kepada kita semua berkat Nabi kita Muhammad, ya. Macam mana nak faham dengan mukmin kenyang dengan zikir pada akhir zaman? Itu maknanya nak bagi tahu kepada kita bahawa pada akhir zaman ini paling utama pada kita waktu ini adalah dengan amal. Dan zikrullah adalah amal yang paling utama sekali pada akhir zaman. Nah, waktu dalam Quran Allah Taala sebut berkenaan dengan dalam zikir ni disebut Allah Taala kata apa? Kata dalam bab berkenaan dengan perang. Dalam bab berkenaan dengan perang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa dia dalam perang berkenaan dengan ni? Dia kata wazkurullaha katsira. Wazkurullaha katsira. Sebelum tu cerita bab perang. Ada ayat dia. Tak ingat dah saya. Jadi dalam ayat tadi menyebutkan kepada kita bahawa nak
perang yang pertama persiapan dan kedua adalah zikrullah. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama dan juga dalam ayat-ayat surah Al-Kahfi ini, kebanyakan ahli yang disebutkan tadi adalah kerana mereka meninggalkan zikir. Fitnah tadi akan berlaku ketika meninggalkan zikir. Ashabul Kahfi ahli zikir. Sayyidina Qadir, Sayyidina Musa ahli zikir. Sayyidina Iskandar Zulkarnain ahli zikir. Nah, Ashabul Jannatain dia bukan ahli zikir karena dia kafir, maka karena itu Allah memberikan ujian kepada dia. Untuk selamat dengan semua perkara tadi mesti termasuk daripada ahli zikir. Dan Allah suruh kita tanya kepada ahli zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ahli zikir dengan makna ahli ilm wal amal. Berilmu dan beramal dengan ilmu, bukan hanya semata-mata ilmu. Allah Taala tak sebut dalam Quran fas'alu ahlal ilm. Dan Allah Taala kata fas'alu ahla zikr. Maksudnya ahli ilm wal amal. Karena zikir adalah samarah, kesan utama yang paling besar dalam amal adalah zikir. Dan zikir paling siqal, paling berat bagi kita untuk kita amalkan berbanding dengan mai mengaji. Karena apa? Karena mai mengaji dia ada huzuz nafs. Dia ada sedikit keistimewaan. Karena kita boleh cerita balik ke orang apa yang kita dapat pada hari ini dengan ilmu baru yang kita dapat. Contohnya, saya dengar satu tafsiran, contohnya, saya boleh cerita ke orang, dan orang kata, kamu memang bagus. Kamu memang pandai dalam ilmu. Contoh. Tapi kalau zikir, dia nak cerita apa ke orang zikir dia? Dia akan datang rasa kepada diri dia. Tapi dia nak cerita balik ke orang, orang akan petikaikan dia dengan rasa dia. Dan kata Nabi SAW, uzkurullah kathiran, banyakkan kamu zikir, hatta yuqalul majanin. Sampai kamu disebutkan orang gila. Sampai kamu disebut sebagai orang gila. Dengan banyaknya zikir kepada Allah Ta'ala. Dan ahli akhir zaman, ketika mana tidak ada lagi kepala lembu pada waktu, hatta kepala lembu lebih mahal daripada emas, para pengikut Nabi Isa AS dan pengikut-pengikut kepada Imam Mahdi pada waktu tersebut, zikir mereka adalah apa? Allah, Allah, Allah. Dan Allah mengenyangkan mereka pada waktu tersebut. Jadi maknanya apa dia? Ahli pada waktu tersebut adalah ahli zikrullah. Jadi Dajjal tidak akan datang kepada kita ketika mana kita ni ilmu tinggi. Dia tinggi lagi pada kita. Dia akan kalah dengan ahli zikir. Karena zikrullah akan menyelamatkan umat ini pada akhir zaman. Karena itu kalau pegang ni dengan baik, ilmu tidak ditinggalkan, zikrullah tidak ditinggalkan bersama dengan majlis-majlis zikir, insya-Allah Allah Taala akan selamatkan kita pada akhir zaman ni. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara saya sepanjang pertemuan kita pada hari ini, dan panjang juga saya sebut pada malam ni dan mencapoh merata, dan moga-moga Allah ampunkan kalau saya tersalah dalam bicara, dan beri ucap terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Amri dan juga Tuan Pengurusi bagi Masjid Permatang Janggus, dan moga-moga kita dapat bertemu lagi semua para jemaah yang sudi mendengar dan bersabar sehingga penghujung pertemuan kita pada malam ni. Saya mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta izin dulu sebab tapi ada jamuan apa kan? Kami dah semayang tadi. Kami dah musafir lagi. Dan ikan saya terus ni lah. Boleh lah. InsyaAllah. Jadi saya takut tengok-tengok. Saya syarah pasal akhir zaman. Tak semayang. Ni satu lagi masalah jenis tak ada husnuzan langsung dengan orang. Dan kalau hang pun semayang, takkan kami tak semayang kot. Salah juga orang-orang lah ni zaman Allah. Dia tak boleh langsung nak husnuzan. Dengan siapa pun tak ada husnuzan. Saja abang saya siap. Takut saya tengok. Apa orang semayang dia tak. Tadi bukan main kisah lah. Dajjal lah apalah. Husnuzan. Kami dah semayang dah ni. Kalau nampak di belakang saya semayang dah tadi dengan jemaah. Kami musafir tu. Sebab tu kita kalau kat mana-mana pun, husnuzan insyaAllah kita tak akan rasa sakit hati ke orang. Ni pergi ke RNR, tengok orang mayang seorang, sakit hati. Apa ni tak jemaah ni? Husnuzan. Sebab dia pun tak kenal siapa jadi tu imam tu. Takkan baca betul ke tak dah. Dia kata dia ni aku tak kenal. Takkan baca zira betul lagi kan? Apa dia? Siratal ladzina am'amta alaihim. Tak cari mampu. Dia kata semayang zuhur pula dia kata. Saya tak dengar dia baca. Dia kata kacau lagi. Tak apa kita kata husnuzan lah. Husnuzan kalau kata ni tak nak masalah apa. Boleh semayang je. Tak kalau kata dia nak pegang, kata dia nak selamat daripada benda tu. Ataupun dia ada urusan lain yang dia terpaksa cepat. Husnuzan saja, senang. Dia nak semayang seorang, ikut suka dia. Mungkin dia tak jumpa aku hadis. Semayang 27. Semayang seorang-seorang 1. Dia tak jumpa aku hadis tu. Ataupun dia jumpa tapi dia ada masalah. Mungkin kalau dia semayang jemaah, mungkin dia boleh terberak waktu tu. Tapi kalau semayang seorang-seorang, dia tak akan terberak.
husnuzan, insya-Allah. Kita tak akan rasa sakit hati, betul tak? Tapi bila kita ada husnuzan ke orang hanu tak kenal, ni tak kenal, lah kali kita tak akan tenang hidup kita. Betul? Bukan sebab saya kami dah semayang tak ni, tak. Ni akhir zaman juga tu pun, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.